Baik, bertemu kembali. Pastikan sahih dalam Selamat Pagi Malaysia bersama saya Hafiz Olsen, dan hari ini merupakan Syawal yang ketiga. Saya masih lagi memakai baju raya kerana rayakan sebulan, bulan Syawal kan sebulan. Namun semalam kita dikejutkan pengumuman oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkenaan dengan peningkatan kes baru iaitu sebanyak 172 kes. Ia telah pun mencetuskan satu perbualan yang cukup rancak di media sosial yang mengatakan bahawa inilah dia kluster raya dan sebagainya, sehingga wujud pelbagai fake news ataupun berita-berita tidak benar berkaitan dengan peningkatan kes ini. Namun anda perlu meneliti perincian sidang media yang dilakukan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, di mana 172 kes ini 5 daripadanya adalah kes import dan hanya 167 penularan tempatan, dan 159 daripada 167 tadi adalah melibatkan bukan warga negara, dan rata-ratanya adalah kluster daripada depo tahanan immigration ataupun DTI, dan hanya 8 kes sahaja yang melibatkan warga negara kita. Namun, kita harus berwaspada dengan peningkatan kes ini. Walaupun hanya 8 kes pada warga negara, namun kita perlu mengambil langkah-langkah yang cukup proaktif, yang perlu berjaga-jaga dan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi, sila berhati-hati dan anda tidak boleh lagi melakukan penziarahan raya dan sebagainya kerana pihak polis akan menziarah anda untuk mengenakan kompaun. Daripada anda memberi duit raya kepada orang lain, anda terpaksalah beri duit raya kepada polis bernilai RM1,000. Jadi kalau anda tidak mahu keluarkan RM1,000 itu, jadi jangan lakukan ziarah hari raya, hanya hari raya pertama sahaja. Baik, seterusnya kita lihat kepada satu mesej yang ditularkan oleh satu individu ataupun seorang individu yang tidak bertanggungjawab. Katanya mesej ini adalah daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Mesej ini adalah seperti yang tertera di kaca TV anda. Ini adalah tangkap layar yang dikongsikan berkenaan dengan satu mesej yang berkaitan dengan penziarahan hari raya, kegusaran Ketua Pengarah Kesihatan. Memang mungkin ada kegusaran yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, namun kenyataan ini adalah satu kenyataan yang tersasar daripada kenyataan sebenar, di mana pihak yang tidak bertanggungjawab ini telah pun mencetuskan panik dalam kalangan orang ramai. Jadi penerangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di sini, kenyataan tersebut bukan dari beliau dan ia adalah palsu. Jadi KPK meminta orang ramai untuk tidak menyebarkan sebarang berita tersebut untuk mengelakkan kekeliruan. Dan seterusnya, ini satu gambar yang tertera di sini, iaitu Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Ini satu kenyataan yang dikuatkan di infografi ataupun gambar dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu sebulan berpuasa di bulan Ramadan ketika berlakunya pandemik COVID-19 telah mengajar kita semua erti sebenar kesabaran dan pengorbanan. Ramadan telah dilalui dengan norma dan kebiasaan baru bagi memastikan jangkitan COVID-19 dapat dibendung. Dan kini KKM menyuruh masyarakat untuk menjalani hari raya dalam keadaan yang baru, dengan norma yang baru, kebiasaan yang baru, dengan mematuhi prosedur standard operasi SOP yang telah disarankan. Namun kita dapat berbangga kerana kalau kita melihat kepada hari raya pertama, ramai dan juga masyarakat Malaysia yang akur terhadap SOP kerana mereka mengikut 100% SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Namun adalah segelintir yang mungkin sedikit degil dan juga sedikit excited nak sambut raya dan sebagainya. Tak apa, anda boleh lagi mengamalkan SOP-SOP untuk hari-hari berikutnya, insya-Allah. Baik, ini dah 5 tip beraya gaya COVID-19. Ramai juga yang menukar COVID ini kepada COVID, ya, COVID Aidilfitri 19 ini. Jadi inilah 5 tips yang dikongsikan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, iaitu saya pasti kalau saya melihat kepada media sosial ramai yang berkongsi berkenaan dengan berhubung secara maya dalam talian melalui aplikasi video call ataupun panggilan video, WhatsApp, Skype, Google Hangout, Zoom dan pelbagai lagi aplikasi lain yang digunakan untuk berhubung dan juga mengeratkan silaturahim dan juga cyberturahim yang digunakan istilah-istilah warganet ini. Dan seterusnya, ini paling penting, ya, gunakan e-wallet untuk hantar duit raya. Sekarang tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa anak saudara, tak boleh jumpa cucu dan sebagainya. Jadi boleh menggunakan perkhidmatan dalam talian, e-wallet dan juga pelbagai lagi aplikasi lain yang dinyatakan. Seterusnya, anda boleh membeli belah dalam talian, pastinya masih lagi berjalan ketika ini. Dan seterusnya, tingkatkan kemeriahan suasana hari raya. Walaupun radio mungkin memainkan ataupun memutarkan lagu raya secara kerap, namun anda boleh juga menggunakan kemudahan telefon pintar anda untuk memutarkan lagu raya. Dan seterusnya, anda boleh cipta kad raya secara elektronik ataupun maya. Saya rasa semua orang dapat kad raya secara dalam talian ini.
Dan seterusnya, masih lagi berkaitan dengan COVID-19 dan juga perayaan Syawal kita pada tahun ini. Ini adalah lawatan Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur ke Jalan Duta ketika mana pihak polis ataupun Barisan Harapan melakukan sekatan jalan raya bagi mengekang mereka daripada orang kata merentas negeri ya. Sebab ramai kalau kita lihat hari raya pertama masih lagi ada individu-individu yang ditahan kerana cuba untuk merentas negeri. Jadi sila berhati-hati kerana pihak polis masih lagi melakukan sekatan jalan raya. Kerana apa? Kita takut bahawa kalau anda balik ke kampung, anda mungkin membawa pulang virus-virus yang tidak kelihatan kepada individu-individu yang lebih mudah dijangkiti, antaranya golongan kanak-kanak, golongan yang mempunyai penyakit kronik dan juga warga tua. Jadi sila berhati-hati dan ikut arahan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Dan seterusnya, ini adalah berkaitan juga dengan mereka yang merentas negeri. Ini adalah pesan tegas daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, berkenaan dengan pesanannya kepada penjawat-penjawat awam di luar sana. Pertama, laksanakan bekerja dari rumah, BDR ataupun work from home, WFH, secara telus dan bertanggungjawab. Ini bermakna kalau ketua jabatan suruh clock in ataupun masuk waktu pada pukul 8, silalah masuk tepat pada waktunya. Janganlah kita berlengah, culas dan sebagainya. Kemudian, rentas negeri untuk balik kampung masih lagi tidak dibenarkan. Bukan sahaja kepada penjawat awam, namun kepada seluruh rakyat Malaysia yang tiada keperluan untuk pulang ke kampung. Dan seterusnya, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ketika meraihkan Aidilfitri. Jadi saya pasti ramai kalau dah balik kembali kerja esok hari, mungkin ada yang buat makan-makan, namun sila ikut SOP yang telah ditetapkan. Tidak mudah untuk melakukan perkara-perkara yang diminta oleh pihak kerajaan. Baik, seterusnya, ini adalah satu kenyataan juga daripada Jabatan Perkhidmatan Awam, iaitu JPA nafi pemilik akaun Facebook Muhammad Mansur Abdul Rahman ataupun AR di situ sebagai penjawat awam. Ini adalah satu kenyataan yang dinaikkan di laman sosial Facebook menerusi akaun yang dinyatakan tadi, yang mengaku diri beliau berkhidmat sebagai pegawai penjawat awam PTD, Perkhidmatan Pegawai Takbir Diplomatik. Jadi, JPA sudah pun menyemak kesahihan nama yang dinyatakan ini, namun menurut Human Resource Management Information System HERMIS, mendapati nama tersebut tidak terpapar dalam sistem sebagai anggota perkhidmatan awam. Dan JPA meminta kepada individu ini, jika anda mempunyai maklumat berkaitan perkara ini, anda boleh salurkan kepada JPA, kerana JPA kalau tak dapat maklumat ini, JPA akan melakukan atau membuat laporan polis dan mengambil tindakan kepada individu yang dinyatakan kerana telah mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Dan kita teruskan dengan satu lagi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Ketua Polis Selangor di sini, iaitu dengan tajuknya daripada siaran media yang dikeluarkan, iaitu kejadian seorang lelaki warga Cina dipercayai dalam keadaan mabuk telah melanggar orang awam di tapak Pasar Penjaja Bukit Sentosa. Jadi ekoran daripada satu kejadian yang tular, saya pun menerima video ini di WhatsApp berkenaan dengan video berdurasi 1 minit 8 saat dan juga satu lagi video berasingan yang berdurasi 44 saat menunjukkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda telah melanggar gerai penjaja serta orang awam di tapak penjaja Pekan Bukit Sentosa. Dan ekoran daripada kejadian tersebut, pihak polis telah menahan seorang lelaki Cina warga negara tempatan di Balai Polis Bukit Sentosa, dan juga suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan juga merupakan pemborong tayar dan berumur 32 tahun. Saya pasti tindakan susulan akan diambil kepada mereka yang melakukan sebarang jenayah tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan sebagainya. Baik. Dalam kita menyambut Syawal dalam keadaan yang baru dan juga penuh gembira di ibu kota dan sebagainya, namun ada pihak yang sedikit tidak bernasib baik, iaitu 18 penduduk Kota Belud dipindahkan akibat banjir. Jadi ini satu berita yang cukup menyedihkan dan cukup duka cita untuk kita maklumkan kepada anda, iaitu hujan lebat berterusan semalam sehingga 4 jam di daerah Kota Belud, Sabah, menyebabkan 18 penduduk daripada 8 keluarga dipindahkan ke PPS ataupun Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Masyarakat Tun Said. Jadi pusat pemindahan itu dibuka pada jam 8.30 malam semalam, kira malam raya yang
raya yang pertama lah semalam ya. Jadi mereka ini tidak bernasib baik untuk menyambut Syawal seperti mana kita di sini. Jadi kita doakan supaya semuanya dalam keadaan baik dan kita minta kepada penduduk di Kota Belud menjaga keselamatan diri. Baik, seterusnya COVID-19 juga, ini 2 kes baru dari daerah Ranau telah diklasifikasikan ataupun dikategorikan sebagai kes import. Apa yang dimaksudkan dengan kes import? Kalau kita lihat di sini, kes positif wabak berkenaan yang dicatatkan di daerah Ranau semalam dikategorikan sebagai kes import kerana telah dikesan melalui pintu masuk antarabangsa Kota Kinabalu. Jadi kes tersebut melibatkan seorang pelajar yang telah menaiki pesawat daripada Sarawak melalui pesawat khas, dan juga kes terbaru di daerah Lahad Datu dikesan melalui aktiviti pencarian kontak kes positif. Jadi ini perkembangan yang terkini kami terima di Sabah. Jadi kita mengharapkan orang Sabah dan juga Sarawak berhati-hati kerana kita tidak mahu kes-kes seperti ini menular dengan lebih banyak. Baik, seterusnya. Okey, memandangkan raya pertama, raya kedua dan hari raya ketiga kita dah balun lemang, ketupat, rendang, lontong, laksa dan sebagainya. Jadi anda perlu berhati-hati. Walaupun ini bulan lebaran, bukan bermakna untuk anda melebarkan badan anda. Jadi, sistem imuniti ini berkaitan dengan badan berfungsi melindungi kita daripada dijangkiti penyakit termasuklah jangkitan COVID-19. Ini adalah gambar yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bahagian pemakanan. Ini adalah makanan-makanan ataupun buah-buahan yang mempunyai sumber vitamin C yang mencukupi, antaranya buah kiwi, jambu batu, limau mandarin, limau atau lemon dan juga betik. Jadi kalau dah makan macam-macam hari raya itu, bolehlah makan buah-buah yang dinyatakan ini. Baik, amalkan kawal selia ketika berada dalam talian. Ini adalah satu pesanan penting juga untuk anda. Pertama, sentiasa periksa kesahihan maklumat anda kerana banyak fake news atau berita palsu yang ditularkan berkaitan dengan COVID-19. Jadi kita tak nak berita ini terus menular. Kemudian berhati-hati apabila berkongsi maklumat, gambar atau video. Jadi ini pun kena berhati-hati juga kerana ramai pihak yang menjadi skamer dan juga curi data peribadi anda. Kemudian lapor kandungan tidak sesuai kepada pentadbir laman web atau media sosial. Elakkan tindak balas yang terburu-buru. Kadang-kadang kadang-kadang emosi habis semua dia komen dengan perkataan-perkataan yang tidak sopan dan tidak sepatutnya. Dan juga kena pasti rakan maya anda jangan kenal dengan strangers ataupun pihak yang kita tidak kenali, dan kemudian hormatilah pandangan orang lain dan berinteraksi secara berhemah. Mudah saja tips yang kita kongsikan kepada anda. Baik, dalam keadaan raya kita pasti kalau sebelum ni ramai juga remaja-remaja dan sebagainya melakukan konvoi motor kan. Jadi ini dia menunggang motosikal secara berbahaya, 91 individu ditahan termasuk seorang wanita. Baik, di sini kejadian berlaku di Jalan Lingkaran Tengah Stadium Keluang Johor. Jadi dalam operasi tersebut seorang anggota polis cedera akibat dirempuh oleh 10 buah motosikal yang merempuh sekatan jalan raya yang dilakukan. Walaupun pihak kerajaan memberi anda sedikit kelonggaran untuk melakukan penziarahan hari raya pada hari pertama, namun ini tidak menjadi alasan untuk anda melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya. Baik. Dan seterusnya, okey, ini berita gembira kepada mereka yang mungkin masih lagi tak dapat barang-barangan yang dibeli secara dalam talian. Ini kerana waktu operasi Pos Malaysia kembali ke waktu biasa bermula hari ini, 26 Mei 2020. Jadi anda boleh merujuk kepada laman sesawangpost.com.my untuk mendapatkan maklumat lanjut. Jadi mungkin sekejap lagi adalah postman sampai barang-barang anda itu. Baik, seterusnya iaitu dakwaan seorang wanita menggunakan kabel polis Dungun untuk rentas negeri adalah tidak benar. Kabel ni ataupun orang dalau istilahnya di sini, ini adalah tangkap layar yang turut dikongsikan oleh sebenarnya.my. Jadi anda dapat lihat di sini, polis menafikan memberi layanan istimewa kepada seorang wanita untuk melakukan perjalanan rentas negeri dari Dungun ke Putrajaya seperti yang tular di media sosial. Ini bukan kali pertama kerana dulu Ketua Polis Negara juga turut menjadi mangsa berita palsu kerana dikatakan wanita tersebut mendapat kelulusan daripada Ketua Polis Negara untuk melakukan perjalanan rentas negeri. Dan terakhir yang sempat kami kongsikan kepada anda, iaitu semalam ada tular juga berkenaan dengan rompakan bank di Pekan Jasin seperti didakwa melalui video klip yang tular di media sosial. Ini adalah gambar yang ditularkan
Jadi kalau kita melihat kepada penerangan sebenarnya .my, polis menafikan kejadian tersebut yang tular di Facebook, dan Ketua Polis Daerah Jasin, Deputy Superintendent Mispani Hamdan berkata beliau turut berada di tempat kejadian dan menafikan video berdurasi 11 saat yang tular itu adalah kejadian rompakan dan tiada berlaku insiden menembak ataupun tembak-menembak seperti yang disiarkan itu. Jadi, anda perlu berhati-hati, dan untuk maklumat lanjut anda boleh ke sebenarnya .my untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh berkenaan dengan berita ini dan juga berita-berita lain. Baik, terus kekal berada di rumah. Jangan melakukan penserahan kerana hari ini sudah pun masuk raya ketiga. Makan-makanlah di rumah, namun ingatlah kesihatan diri anda. Teruskan penjarakan sosial. Petang ini pastikan sahih 6.30 petang di saluran berita RTM My Freeview 123. Saya Hafidz Dosen.